وأصحابه الظاهرين والشهداء الصالحين وأولياء جميع المسلمين والمسلمات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli waqtin nafsin wa adada ma syaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Waktu orang semua sepatutnya dia peserta negeri ke atau macam mana? Peserta yang dia asal itu 10 orang je, lepas tu dia masukkan semua sekali yang makan 80 pun dimasukkan juga. akan pergi negeri lah. Allah tak tahu cerita dia. Ada di WhatsApp dia kata lama bulan 5, 7 ke 10. Sebelum masuk dia akan ikutkan dalam tu syarat dia 85 ke atas yang akan ke negeri. Lepas tu yang 80 markah bulan sekali masuk. Allah alam macam mana cerita dia pun tak tahu. Bila tanya tu pun tak ada apa. Dia tak ada keputusan yang konkret. Sama ada dia nak apakan semula ke, dia nak bertandingkan semula. Kalau ikutkan itu, sepatutnya tak payah dah. Sebab dia dah pilih itu masa yang saringan tu dia dah pilih. Lepas tu dia masukkan yang nanti juga. Allah alam macam mana. Ini dimasukkan tu. Khusus ni dia boleh dah. Mungkinlah dimasukkan khusus ni. Lepas tu yang dah serta yang dah ada tu. Ya. Tentu lah. Okeylah, tak apalah. Kita baca teruslah. Tak ada nak syarah-syarah sangat. Cuma yang penting untuk musabaqah ni kita kena faham berkenaan dengan syarat-syarat ataupun peraturan dalam musabaqah itu sendiri, ya. Dalam apa-apa bidang sekalipun lah, mana tajwid, fasahah dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, hari itu masa muzakarah minggu lepas di rasa harus ada itu lah. Ada lagi beberapa isu katanya di Melaka ni, ya. Contohnya peserta mengulang-ulang ayat, ya. Mengulang-ulang ayat. Ada peserta yang takbir sebelum Bismillah tu mula dengan Allahu Akbar macam lah. Jadi kalau perkara itu tidak boleh dilakukan dalam pertandingan, ya. Ada peserta yang takbir, ya Allahu Akbar Bismillah contohlah. Jadi itu dalam musabaqah dalam pertandingan benda itu tidak diizinkan lah, ya. Itu satu. Kemudian itu ada peserta-peserta yang mengulang-ulang ayat, ya. Contoh ayat contohlah Subhanahu Wallahul Wahidul Qahhar, contoh kan. Dia berulang Subhana. Itu tak kenalah dari sudut peraturan, ya. Jadi hakim fasahah boleh potong, ya, sebab dia mengulang pada satu-satu kalimah atau ayat tertentu. Itu juga bila satu ayat itu dibaca 2 kali contoh, ya. Contoh satu ayat tu berarti dibaca sekali lagi 2 kali, ya. Dalam kita bacaan kita biasa ni memang baguslah kita ulang 2-3 kali. Ikut sunnah Nabi pun Nabi pernah ulang ayat yang sama dalam solat. Tapi untuk musabaqah perkara itu tak dibenarkan, ya. Jadi kalau mengulang
dipotong markah. Saya ingat di tempat-tempat lain atau di negara lain juga begitu. Kalau di Iran tu, kalau peserta ulang ayat tu disqualified terus. Itu antara benda-benda yang timbul dalam perbincangan itu berkenaan prestasi para peserta lah. Itu juga dari sudut tajwid, contohnya keselarasan mat. Itu antara perkara yang para qari-qariah kena ambil perhatian. Itu juga kesempurnaan makhraj dan sifat huruf. Dan yang terutama sekali juga ialah yang banyak berlaku, yang perlu ditekankan ialah bab waqaf dan ibtida. Jadi dalam masalah waqaf ibtida ni, walaupun kita dibenarkan contoh waqaf iltirari, atas sebab-sebab yang mendesak, mungkin nafas kita pendek dan sebagainya, tapi dalam pertandingan, dalam musabaqah, sekiranya waqaf tu walaupun dia iltirari lah sebab nafas dia tak sampai, tapi kerana maksud ataupun lafaz itu tidak sempurna maksud atau maknanya, maka hakim fasahah boleh potong juga, walaupun kita mengatakan ianya waqaf iltirari. Jadi waqaf pada tempat-tempat yang belum sempurna maknanya, walaupun nafas kita memang nafas kita tak sampai. Jadi untuk musabaqah memang perlu persediaan nafas lah, untuk menjadikan bacaan kita tu cantik, dari segi waqaf ibtida dan juga dari segi lagu ataupun susunan qit'ah dan mahabbah dan sebagainya, memang berkendak pada nafas. Jadi nafas tu perlu kita beri perhatian kerana dia akan membabitkan beberapa isu-isu lain. Jadi itu perkara yang para qari dan qariah kena clear lah. Kemudian berkenaan dengan tabaqat, jadi tabaqat suara untuk setakat hari ini kita kekal seperti mana yang dimaktubkan di dalam peraturan pidaan 2016 JAKIM. Semua peserta mengaluskan semua taranum dalam 3 tabaqat, sama ada qarar, nawa, jawab ataupun nawa, jawab, jawabul jawab, 3 ke atas, 3 ke bawah. Setakat ni JAKIM dan juga semua negeri berpegang pada peraturan pindaan 2016 itu, kecuali ada perubahan lain yang akan dimuzakarahkan insya-Allah bulan, dikatakan bulan 5 ni. Setakat ini semua hakim pegang itu. Kalau ada hakim potong, dia kata dia nak 4 tabaqat, maknanya dia tak berpegang dengan peraturan itu. Habis keputusan ni macam mana? Keputusan untuk yang di Melaka ni, dia guna 3 tabaqat tu lah. Kalau kita ikut biasa, kita akan pegang pada syarat tu 3 tabaqat lah. Mana-mana negeri pun semua 3 tabaqat. Okey. Tapi kalau ada hakim yang potong tu mana? Dia tak ikut lah. Kenapa di Melaka nak pegang 4 tabaqat? Tak pasti, tak tahu. Tak tahu. Sebab apa? Sebab dia macam ni kan. Patutnya kan bila dah ada di muzakarahkan tu, peserta perlu tahu. Dia kena beritahu peserta apa yang hakim nak untuk yang Melaka punya. Barulah peserta tak teraba-raba, tak tercari. Macam yang baru ni yang saringan tu, dia tiba-tiba dia nak masuk lagu pertama, terus masuk lagu, terus masuk lagu tu. Jadi kena maklum urus dia lah. Lepas tu markah kami tak diberi. Maknanya kita nak tahsin, kita nak tahu, nak pertingkatkan yang mana yang kurang, mana yang perlu dipertingkatkan. So kalau tahun-tahun lepas dibagi. Tapi sekarang semua tu bergantung pada urus dia lah. Itu kena minta dengan Ustaz Murad tu. Tapi kalau ikut kita, maknanya setakat ini yang menjadi panduan kita ialah pindaan 2016. Jadi kalau ada tiba-tiba kita nak ubah, kalau peserta tu semua dah dimaklum, contoh dalam tahsin dan sebagainya, okeylah. Contoh macam Selangor baru ni, jadi last minute nak confirm balik. Jadi memang dalam alas tu, Akademi Literasi Al-Quran Selangor tu, kita pun ikut peraturan yang sedia ada 3 tabaqat. Jadi bila tilawah negeri Selangor pun saya kata kita pegang yang tu lah, sebab peserta pegang yang tu juga. Walaupun ada yang kata nak wajibkan 4 dan sebagainya. Itu juga masa di Perak, peringkat negeri Perak baru ni pun kita clearkan 3 tabaqat juga. Jadi bila hakim sama hakim itu clear, jadi markah tak lari.
contoh di Perak bagi saya, hakim Perak ni Teranum, hakim Teranum 3 orang. Di setiap tahun memang dekat negeri Perak hakim Teranum 3, hakim lain 2. Jadi baru ni saya, Ustaz Cik Yahya dengan Ustaz Radhi. Jadi oleh kerana kita punya persefahaman tu dah sama awal, jadi markah tu tak lari. Beza satu je, 18, 19, 18 ataupun 20, 21. Walaupun kita duduk jauh-jauh lah, sebab kita berpegang pada perkara yang sama. Jadi kalau hakim tu tak pegang, itu akan jadi apa sikit lah, larilah markah tu. Jadi tabakat setakat ni 3. Kecuali ada pindahan, nanti saya akan cakap dengan Ustaz Murad lah. Kalau ada apa-apa kena beritahu peserta lebih awal lah, untuk peserta berlatih dan bersedia. Maknanya Ustaz, Ya. maafannya, Ya. korang tak perlu ke ataupun jawab-jawab yang tak perlu? Dia 3 ke atas, 3 ke bawah. Kalau ada qarar, nawa, jawab, cukup lah. Kalau nawa, jawab, jawabul jawab. Disebut dalam peraturan tu 3 tabakat mana-mana. Itu 3 ke bawah, Mana-mana. 3 ke atas. Pulang pada peserta lah. 3 ke atas. Kita nak buat qarar contoh tiap-tiap lagu itu pilihan kita. Dan saya tak nafi ada sebagai hakim yang memang berpegang kata mesti ada qarar juga. Tapi kalau balik peraturan balik, dia tak boleh potong. Okey, contoh dia ada qarar, dia buat qarar. Nawa, macam Bayati memang mula daripada qarar lah. Jadi dah ada tu kan, lagu lain dia akan mula daripada nawa. Nawa, jawab. Lepas tu dia tak mampu buat jawab, dia terus qarar dia. Jadi tak ada potongan di situ. Tak ada potong. Oh. Kenapa nak potong? Sebab dia cukup 3 tabakat. Okay. Nanti pada markah. Kalau dia buat jawab cikgu pecah, tu yang potong kan? Ya. Dia tak ada markah istimewa kan kalau dia buat Tak ada. jawab ni? Maka istimewa on paper tak ada, tapi hakim boleh beri. Tapi istilah dengan musnah tu wajib. Ya, tu wajib. Istilah muslim. Jadi maka istimewa tak ada dalam orang, tapi hakim boleh beri. Contoh dia dah potong 3 markah. Lepas tu dia kata nak bagilah 1, bagus ada dia baca, dia bagilah 1, ditambah balik 1. Lepas tu dia tulislah apa kemunasabahan untuk dia beri, alasan apa dia beri itu. Dia boleh beri, nak beri 1 ke nak beri 2 ke, itu pulang pada hakim itu. Walaupun dalam kolom tu tak ada. So kalau ada peserta yang memang tak ada salah, means dia dapat 25 ke 25, so tak ada keperluan untuk bagi dia bonus. Sebab markah dia memang dah penuh. Kalau aksesori macam kita bawa, kita nak ada tajwid, so kita tak bawa burdah. Ya. Burdah ataupun qitaah yang menarik, adakah dipotong? Qit'ah ni dia kita tengok istilahnya kesesuaian. Antara satu qit'ah dengan satu qit'ah dia tidak mesti berbunga semua. Contohlah kita katakan, ini saya nak sebut ni dari sudut penilaian hakim lah. Contoh kita kata, Al-yawma tujazakul. Contohlah, Al-yawm, ada bergerak atas bawah. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ada satu peserta baca, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Yang pertama dengan yang kedua ni, mana lebih bunga? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua ni kuat sikit, mudah je kan. Tapi menarik ke tak menarik dulu tu? Menarik. Okey juga. Maknanya dan tak rosak, tak sumbang. Jadi dua-dua tu hakim tak potong. Tak ada sebab dia nak potong. Ini tak ada keistimewaan kat situ. Ya. Tak ada keistimewaan ataupun apa-apa yang ada tambahan. Pada gerakan tu, kita tak nilai atas satu harakat. Kita dengar keseluruhan, kita rasa layak diberi.
Sebab apa? Kalau kita kata peserta, ada yang baca jenis suara berbunga begitu, ada yang baca tak berbunga. Kurang bunga lah. Adakah kurang bunga tu kurang menarik daripada berbunga? Contoh, ada peserta dia kata, saya nak buat burdah atas huruf Al-yawma tujza kullu. Contohlah dia kata ni mahal ni bunga ni. Ni bunga mahal ni, susah nak buat. Jadi kalau orang tak buat, dia kata ini tak menarik. Tapi adakah saya boleh potong? Saya tak boleh potong. Peserta yang tak buat bunga atas burdah tu, dia akan jawab pula, saya menarik saya yang tak ada burdah. Sebab saya dengar Abdul Basit tak buat atas burdah atas huruf. Tapi hakim tajwid potong tak? Hakim tajwid tak betul lah. Ini kita hakim terang. Hakim tajwid pun dia dah faham lah. Ada budak-budak betul. Kecuali lebih lah. Kul dan terpotong lah. Jadi ada orang nak ikut Abdul Basit, ada orang nak ikut Siddiq Minsyawi. Ada yang nak baca macam mungkin Muhammad Rif'an. Ada yang nak baca yang moden-moden macam Syakir Nijat ke, macam Syahad Anwar ke, Anwar Syahad tu. Tak semua menggunakan metodologi yang sama. Dan kalau kita nak bandingkan, contoh kita tahun lepas saudara Tayyib, dia memang gerak suara dia Masya Allah, suara dia memang burdah, dia memang asli. Dan bila asli, lepas tu dia mahirkan lagi, jadi bertambah menarik. Dia baca, satu peserta baca contoh Qayyim, baca gerakan lembut itu. Ada satu peserta lain yang menggunakan manhaj atau madrasah lain. Contoh dia baca Abdul Basit. Abdul Basit dia tak ada. Abdul Basit lurus ni, tapi suara dia power. Ulaika la, dia lurus. Jadi bila kita nak beri markah, tak adil untuk kita. Kerana dia baca kurang mudah, kita potong ni. Tak boleh. Tak adil kita begitu. Sebab apa nak bagi lebih ni? Sebab dia banyak burdah. Sebab apa nak potong ni? Sebab dia tak ada burdah. Burdah tu benda sangat subjektif. Jadi susunan dia teratur, bunyinya lembut, dia tidak sumbang, tak rosak, maka aku boleh terima. Soal kecenderungan itu soal lain. Kecenderungan hakim. Jadi kalau dia tu memang minat pure Mustafa Ismail, bila ada satu orang Farid baca manhaj lain, Farid lain, dia tak boleh potong. Kerana dia fanatik, fan Mustafa Ismail. Ini pula fan Syahad Muhammad Anwar. Kalau orang baca Mustafa Ismail, kata, ni aku ni berbunga-bunga serak-serak ni. Dia tak tahu serak tu memang serak sengaja dibuat. Serak Mustafa Ismail, serak ni, dia pun potong. Maka kalau semua orang berpegang pada manhaj sendiri, maka susahlah kita nak cari markah yang akurat tu. Maka itu sebab selagi dia tak rosak, tak sumbang dan tak keras, maknanya lembut, sedap didengar, maka kita terima. Dia nak buat apa, harakat 1% mana, harakat 2% mana, itu terpulang pada peserta. Jadi itu sebab saya tengok musabaqah ni, kita jangan buat harakat yang terlalu canggih-canggih sangat. Sebab kita buat canggih-canggih ni belum tentu orang suka. Perempuan mungkin pakai baju pesen-pesen pelik-pelik, sini sengit, sini sengit. Pada puan, pada Hajar, cantik dah dia tu. Ni pesen terbaru, butang kat tepi, tudung naik ke atas. Orang lain tengok agak-agak warna sama tak dengan kehendak kita. Saya suka pakai songkok contoh. Ada orang suka pakai kopiah putih, ada orang suka pakai kopiah warna-warni. Jadi kita nak cari satu yang susah sebab dia sangat subjektif. Jadi itu sebab bila peraturan tu tak sumbang, tak rosak, tak keras, tak lari tabakat, tak lari nada, okeylah diterima. Walaupun kita kata lagu macam tak sedap, biasa je lagu. Lagu biasa itu lagunya. Lihat tahun 60-an pun bayar itu lagu ni juga. Kita bukan nak tumpu pada itu saja. Quran ni sepatutnya dengan zauknya, dengan ketepatan, kita kata ilqa suara dengan maksud.
Contohlah ada tuan-tuan mungkin kalau undi ni tidak dapat contoh ayat yang ada hiwar. Contoh lagi dia kata wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Contoh dia baca. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Contoh dia buat lagu Hijaz. Lepas tu harakat yang tu patutnya di mana? Jawab lah. Qala hiya 'asaya. Dari segi logiknya, suara siapa patut lebih tinggi? Dialog Tuhan ke dialog Nabi Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Ta'ala kata, hey Musa, apa dekat tangan kananmu? Suara Musa jawab lebih tinggi daripada suara Tuhan pula. Kita pun tak kira. Ini jawab pun jawab. Ini harakat 3. Tak kira. Yang penting kat 3 aku jawab pun jawab. Tekan. Kena tak dengan maksud? Sepatutnya wa ma tilka tu yang tinggi. Wa ma tilka ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Tapi Qur'an harkat 3. Sepatutnya biasa Qur'an harkat 4. Dia pindah ke harkat 3 sebab nak kena dengan makna tu. Kata apa ayat ni? Qala alqiha ya Musa. Qala alqiha ya Musa. Itu sepatut tinggi. Apa jawab? Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Betul pindah lah tu. Tapi dari segi susunan tu dah terbalik lah. Sebab Qur'an tu dah duduk harkat 3 pula. Sebab hakim dia tak boleh potong peserta bubuh Qur'an di mana-mana kehendak dia. Sebab ada guru-guru yang dia kata lepas ni mesti jauh jauh, lepas ni Qur'an mesti duduk ujung. Jadi kalau saya nak buat Qur'an harkat pertama, tak boleh. Harkat pertama tak boleh Qur'an. Harkat Qur'an mesti harkat 4. Siapa kata? Mana ada dalam peraturan itu? Sebab dia bergantung pada ayat yang kita baca. Ayat berubah-ubah. Maknanya tawakat tidak mengikut harakat. Tidak. Yang kita belajar selama ni harakat mengikut tawakat. Maksudnya macam mana? Maknanya harakat pertama rendah, harakat kedua. Tapi itu masa belajar asas dulu. Dulu arwah Ustaz Datuk Nik Jaafar dulu buat buku KKQ. Harakat 1, harakat 2 rangsangan, harakat 3 jawab, harakat 4 Qur'an. Lepas tu pindah lagu lain pula. Harakat 1 pembayang, harakat 2 rangsangan, harakat 3 jawab. Itu untuk kita baru nak belajar, nak bagi kenal, nak mudah kenal mana satu harakat, mana satu bunyi yang berbeza. Itu sebabnya saya nak ceritalah sejarah sikit. Masa bincang-bincang nak buat metodologi Taranum, masa tu lagi Allahyarham Tan Sri Hassan Azhari tak setuju kaedah tu. Sebab dia akan jadi peserta tu terikat, dia kena buat lagu mesti lepas tu. Tapi masa tu sebab Ustaz Nik diberi ruang untuk buat kurikulum dan duduk dengan kementerian, jadi buku tu disebar ke sekolah-sekolah semua pakai. Jadi bila sekolah dah pakai, JAKIM pun ambil juga sebagai asas untuk dia buat peraturan awal tu, masa awal 80-an tu. Maka kita pun terikat dengan itu. Tak apalah, maknanya itu panduan bagi orang. Sebab orang mula belajar berlagu, kalau kita mengajar naik sini kan, mari ayat ni turun pula, mana satu ni kejap nak naik, kejap nak turun. Jadi dia tak ada panduan. Itu untuk ibtidai,
Bukan untuk level kita musabaqah. Harakat dia tidak mesti. Okey, harakat 1 tu mesti rendah, harakat 2 tu jawab, harakat 3 jabul jawab, harakat 4 qarah. Dia tidak mesti. Itu juga bilangan harakat. Ada lagu harakat dia 4. Hijaz itu 4 kan. Nahwan kenapa 5? Nahwan kenapa ada 5? Kenapa tak 4 juga? Rah 5. Biasa kan? Rah 5. Sikap 4 kan? Sabar kadang-kadang 5, kadang-kadang 4. Kadang-kadang 3 kan. Kadang langsung tak cukup 3. Tapi kalau Nahwan tu buat 4, ada hakim potong. Dia kata tak tamam, tak tutup. Dia syarat 4. Siapa wajibkan buat 5? Tak ada. Tapi kerana kebiasaan kita, harakat 5 tu mesti mesti yang tu. Maka kita pun kata, saya tak nak buat tu yang 4. Hakim buat, hakim ni, peserta ni tidak tamam. Potong. Itu maknanya dia tidak berpegang pada peraturan. Tak kira lah siapa jadi hakim, dia mesti pegang pada peraturan. Itu sebab peraturan itu yang jadi asal untuk para peserta menyusun lagu dia. Jadi bila kita takwil peraturan itu sendiri, jadi itulah. Jadi itu tak apa. Jadi kan kalau kita tak baca sesuatu, kita nak tengok macam mana. Kalau kita nak balik-balik itu macam mana. Tapi nak ceritanya, kalau boleh ikutlah dari segi maksud ayat. Janganlah lagu tu susun gitu aja. Ya. Situ serupa kat Bayati. Saya tengok jadi trend sekarang Bayati. Semua nak buat jawab suri tu. Dia tak kira suara dia terpeon ke, suara dia sampai ke terpekik-pekik lah tu. Semua nak buat yang tu. Jadi maknanya kalau dia tak buat pun dia cukup jawab kan. Dah kita cerita dah tadi. Lepas tu seolah-olah jawab tu pattern tu je, tak ada lain. Dia tak kira suara dia sesuai ke, suara dia larat ke, suara tak larat, yang itu juga. Lagi canggih yang tiru Indonesia tu. Tu lagi canggih, tinggi. Jadi dia tak fikir suara dia ni sesuai ke tak sesuai. Badan dia sesuai tak dengan baju yang dia nak pakai tu. Apakah jawab Bayati satu cara tu je ke? Tak boleh buat cara lain. Tak boleh masuk ajam ke, tak boleh masuk kurdi ke, masuk saini ke, mesti nak masuk suri juga, mesti yang tu juga. Dan seolah-olah yang tu je yang Arabi, hal lain tu Jawi belaka. Itu lagi parah. Kata ni Arabi ni. Jadi kalau yang ni tak Arabi, ni Jawi. Ni maksudnya tak Arab lah. Okey, jadi susahlah kalau kita ikat pemikiran kita gitu. Kita kena bebas. Kita tak boleh suruh macam ni. Untuk jalan ni kita buat jalan lain. Gitu. Okey, saya rasa itulah lebih kurang dari segi peraturan secara dasarnya. Kalau tuan-tuan ada apa-apa ni, kita boleh bincang lah. Kita bincang-bincang. Mungkin ada pandangan atau ada perempuan atau tuan-tuan belajar dengan guru lain mungkin ada berbeza pandangan tu, kita boleh bincang di sini lah. Apa yang salah. Okey, jadi saya minta baca terus lah. Ustaz dah belum dengar. Tak dengar. Syekh kita. Saringan itu 5 minit je. Ya? Laki itu saringan 5 minit. Mungkin sebab peserta terlalu ramai ke? Memang saringan terbuka. Buat terbuka. Bismillah. Dia suruh Bayati. Alhamdulillah Bayati. Bismillah tu dah wajib lagu yang terus masuk lagu wajib. Lagu wajib. Itu urus dia lah tu. Tak pernah buat macam tu. Iyalah.
Okey, sila Ustaz, sila. Muka surat 30. Ayat ini surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 154. Ya. Muka surat 69. Ke surat 69 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. Okey, akhir ayat Okey, tengok ayat. Ini kalau ikutkan ni harakat 2 ni. Nu'asa. Kan mahatah tu dah macam harakat 2. Boleh tak dalam surah? Boleh. Dia bukan boleh. Boleh tak? Okey. Yang tidak pun boleh. Okey, kalau boleh, Hakim nak tulis tu harakat berapa? Soalan. Hakim nak tulis yang Ustaz baca tadi? Tak dulu. Kat 2. Betul, boleh satu lah. Bila dia baca tu, kira satu dia ambil tu macam yang lama tu macam 2 lah kan. Kita pilih yang Ustazah Suhaila, daripada maklumat daripada Ustazah Suhaila, saya sini tanya Ustazah Suhaila sebab dia nak 8 minit. Jadi dibolehkan bawa harakat yang kedua pasal yang tadi kita dah start harakat yang pertama. Wallahualam. Okey, tak apalah. Kita mana iktifak dia, mana okey lah, tak kena potong lah. Ya. Hakim nak tulis tu harakat berapa? Nama dia tu. Harakat 1 ke harakat 2? Harakat yang kedua. Harakat 2. Sebab dia dah bawa pada Bismillah tadi harakat yang pertama. Sebab bunyi dia tu, Tabaqah yang pertama. yang mana harakat yang Ustaz bawa tu, bunyi dia tu macam yang kita belajar dulu, biasanya dia letak pada Yang pertama. harakat kedua. Itu yang tak kena tu. Oh. Hakim kena tulis harakat 1 lah. Terpulanglah pada peserta. Okey, ada peserta nak baca. Thumma anzala alaikum. Harakat pertama. Betul. Ada peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala alaikum. Macam Ustaz bawa ni. Harakat pertama ke harakat 2? Harakat berapa? Harakat pertama lah. Kita masih lagi dalam kepala kita itu harakat 2 tu, tapi dia boleh lah dia harakat 1 tak bawa. Istilah tu tak betul tu. Harakat 1 tak bawa, jadi bawa harakat 2 tu. Siapa kata yang itu bunyi itu harakat 2? Oh, dikira 1. Itu saya kata dikira 1, itulah harakat 1 bagi dia. Okey, mari satu peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh Thumma anzala alaikum min ba'dil gham
ketiga. Ha? Itu harakat tiga dalam kita belajar ikut sekolah dulu. Ya. Dari segi disiplin yang sebenarnya, Harakat satu. itu harakat satu lah. Tapi dia kena makin tinggi. Makin tinggi atau dia nak turun lepas tu? Tapi harakat yang wajib 3. 4. Ha. Sebab kita dengan Mustafa Ismail baca kan, Bismillahirrahmanirrahim wal fajr. Dia mula dengan suri. Ada satu bacaan tu, walayalin ashr. Mana harakat satu dia? Kalau Datuk Mustafa Ismail tak bawa harakat satu, dia bawa harakat 3 tu. Cakap kalam tu yang tak betul tu. Fahaman dia pada ilmu taranum tu tak betul. Bukan Mustafa Ismail tak bawa harakat satu, itulah harakat satu. Bagi dia terpulang pada dia lah nak bawa pesen macam mana. Tapi kita, Mustafa Ismail bawa harakat 3 terus. Walaupun nampak macam sama, tapi tak sama fahaman. Tapi dari segi susunan tabakat dia tu, tabakat tak ada masalah dari segi tabakat suara, sebab dia dah naik terus tabakat apa kan. Auzubillah dan Quran. Okey, situ lah. Kira tabakat dia kira tabakat yang kedua lah. Dia dah naik tabakat 2 lah. Macam saya bawa tadi, tabakat Sebenarnya tabakat ni pun dia sangat subjektif. Okey. Ada orang mula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contohlah, pemain rendah dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah dia baca. Okey, main harakat 4. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Tabakat apa tu? tabakat Quran. Quran. Tapi harakat 4. Ya. Cukup tak tabakat 2? Tabakat 2 pun tak sampai. Sebab dia mula terlalu rendah. Sampai harakat 5 pun nak masuk yang nawa. Sebenarnya tabakat dia tak cukup. Maknanya dia buat harakat 6. Contohlah, dia buat harakat 6. Kita bagi harakat 6 lah sebab bila saya buat harakat 6 semua faham kan. Ini terpaksa balik sebab kita semua dah pegang tu. Okey, contoh dia baca, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Harakatnya harakat 6. Tabakatnya sepatutnya sudah jawab. Tapi dia bawa dia tabakat apa? Itu bukan jawab. Quran. Sampai tak jawab. Tak. Baru lepas sikit dah Quran. Baru duduk nawa lagi. Hakim boleh potong. Harakat tidak sesuai dengan tabakat. Dia sama juga tuan-tuan baca begini. Contoh nahwan Contoh kita katalah yaquluna hal lana minal amri min syai'. Contoh qul innal amra kullahu lillah. Harakat apa tu? Nahwan harakat apa? Harakat 3. Sepatut tabakat dia jawab atau belum. Tapi dia jawab juga, tapi dia guna suara Quran. Boleh tak saya potong? Boleh. Boleh. Harakat tidak secocok dengan tabakat. Boleh. Jadi nak kira tabakat dan harakat ni memang dia sangat detail. Dan kita nak jelmakan dalam teori tu agak susah. Tapi saya rasa tuan-tuan boleh faham. Dengan praktikal. Dengan praktikal tu tuan-tuan boleh faham. Tapi tadi tu macam harakat 3 tadi kan, dimula dengan apa? Harakat 3 tu tak cocok dengan dia punya apa? Jadi dia boleh potong ke? Tak potong. Dia mula tadi kan, dia mula terus dengan harakat 3 kali ikut bayati tu. Tapi suara dia belum suara Quran lagi. Jadi dari segi kesesuaian tu tak ada masalah. Harakat 3 memang masih biasa, masih Quran kan.
ثم أنزل عليكم من كقرأ lagi غم أمنة نعاسا. Maksudnya Qur'an tapi baru nak berpindah lah. Yang tak boleh itu macam bawa jawab hijaz, sebab saya pernah anak murid saya pernah bawa jawab kan. Bila dia buat jawab dia bawa macam yang harakat yang kedua punya sebab punya tabaqah. Rendah sikit. Macam wasyamsi wa duhaha, ni betul. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia tak naik. Tak naik satu. Kena potong. Tu tak kena tu. Tak boleh. Kadang-kadang harakat dua hijaz tentu kan. Harakat pun jawab tapi tabakat dia jauh jawab. Contoh dia dah mula tinggi sikit. Contoh dia mula tinggi. Contoh kita kata apa? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Contohlah. Harakat tu biasa kita bagi apa? Jawab tu. Tapi suara tu dia dah dekat jawab dia tu. Faham tak? Jadi kalau dia buat qul innal amra kullahu lillah. Tinggi tu. Tapi dia tak buatlah qul. Sebab dia dah lebih tinggi daripada biasa. Itu jawab lah tu. Dia tidak mesti jawab qul. Dia tidak mesti yang itu. Yes. Kalau dah tinggi kat dua, maknanya tak payah tinggi. Dia dah sampai tabakat tu. Sebab tabakat dengan harakat dan benda yang berbeza. Walaupun dia punya apa? Cara pembawaan tu, Walaupun alunan dia tu alunan dia bukan bentuk jawab. dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuba tuan-tuan buka bacaan YouTube Tuan Haji Abdul Rahim Allahyarham 94 masa jauh-jauhan. Dia baca surah Ibrahim. Dia mula tinggi. Tak ada jawab. Pada kata kita lah, masa yang kita yang tak reti ni, tak ada jawab langsung. Tapi rupanya suara dia guna tu semua yang jawab tu semua dah sampai jawab. Kalau tak percaya cuba buat. Itu sebab masa tu markah Ustaz Abdul Rahim masa tu kebangsaan paling tinggi dalam 3 tahun yang dia Tuhan. Saya masa tu 86 markahnya. Itu zaman pakai bonus dulu. Zaman bonus tu jangan bandingkan sekarang. Sekarang zaman tak ada bonus. Zaman tak ada bonus ni 93 Johan kan, 94. Dulu zaman bonus tu maksud apa? Daripada 100 tu 12 tu potong siap-siap dah. Dia dah reserve dah. Jadi kalau dapat 86 tu, maksudnya kalau ibarat sekarang ni macam 95 lah. Itu zaman dulu pakai sistem bonus yang lain. Zaman sekarang dia dah buang bonus tu sebab Johan kebangsaan terbangsa kadang 94. Gitu. Kalau kita tengok dalam sejarah tu, ada 3 orang. Saya pernah dapat 99. Ismail Hashim, Rogayah Sulong sama Hajah Allahyarham Sapinah Mamat. Peringkat terbangsa pernah dapat 99. Itu paling tinggi lah markah. Hajah Rahmas biasa dulu 98, 97. Dan yang bawah-bawah ni malah 95, 24, 93 tu biasa. Tapi tak boleh banding sistem tu sebab sistem berbeza. Tapi nak cerita kalau tuan-tuan dengar bacaan tu, kalau kita nak jadi panduan kita untuk musabaqah, Allahyarham Ustaz Rahim ni dia mula dengan tinggi dan lagu dia tak ada harakat yang macam jawab-jawab, tapi tabakatnya jawab-jawab. Faham tak maksud saya? Contoh kita kata sobar kan, sobar. Ya. Tu. Yang tu.
Yang itu bacaan yang itu. Okey, contoh lagu Sabah. Contoh kita kata harkat dua. Harkat dua kan. Jawab-jawabnya macam mana? Kan? Yang itulah pada sangkaan kita yang itu saja jawab-jawab. Tapi kalau dia dah mula tinggi, dia tak perlu bawa yang tu lagi. Kalau dia dah bawa ajar mesti kena tinggi. Cuba Ustaz Fairul cuba pasang Sabah di tengah. Ustaz Rahim punya Sabah. Tengah. Naik tengah sikit. Dekat bahagian lagu Sabah. Perkuat sikit. Oh, iya. Rewind sikit. Belakang sikit lagi. Ni agak satu ni, tapi dah macam jawab dah. Yang terpasir. Suara jalan macam berbasir. Ulang balik kan? Ulang itu bapak tu. Yang kedua. Okey, dengan akad 3. Dia jawab-jawab lah tu. Itulah jawab-jawab. Dia tak mesti Raja Bekri. Larat ke tak larat ke kau hentam juga. Lepas tu terplay on dan. Sebab kita tak faham tabakat tu. Ada kira nak kuat aja. Kira nak jerit aja suara larat ke tak larat, yang penting aku tekan juga. Oh, dia ada cara yang Mustafa buat yang dia Raja Raja Bekri pindah sabar diri kulaku. Jawab dah tu. Masa saya masuk peringkat antarabangsa dulu pun saya guna teknik tu. Haji Rahim latih seminggu tu. Sebab kebetulan suara pun tak sihat. Dia kata tak payah ambil jawab-jawab penuh, ambil jawab-jawab jalan tu. Saya buat jalan tu, alhamdulillah lah. Hakim boleh terima. Mana hakim faham mana itu cukup suara kita. Walaupun mungkin ada satu peserta akan buat dia akan bunyi lebih gagah lah. Tapi betul ke gagah?